Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu persoalan yang ditanya oleh seorang sahabat kepada saya, menceritakan tentang bahawa arwah ayahnya semasa masih hidup telah membeli sebuah kereta. Kemudian geran kereta itu diletakkan nama dia, dalam keadaan semua adik-beradik dia tahu bahawasanya kereta itu kereta ayah dia dan diletakkan atas nama dia dalam geran kenderaan tersebut. Kemudian si ayah meninggal dunia, dan persoalan yang dibangkitkan ialah apa status kenderaan tersebut, dan dia sendiri pun tak pasti sama ada ayahnya itu berniat ataupun bermaksud untuk memberikan kereta tersebut kepada dia ataupun tidak. So persoalan ini saya cuba jawab secara begini. Situasi sebenar ialah kereta tersebut milik ayah. Asalnya ayah beli kereta tersebut untuk kegunaan ayah, cumanya diletakkan ataupun tumpang nama anak. So persoalan kenapa tumpang ni mungkin banyaklah sebab dia. Antaranya mungkin ayah meletakkan nama kereta itu nama anaknya mungkin berkait dengan pinjaman. Contohnya ayah buat pinjaman bank tapi tak mampu membuat pinjaman, so ditumpang nama anak. So nama anak tapi ayah yang bayar, ayah yang guna. Maka melihat kepada persoalan yang si anak ini tidak tahu yang ayah dia ni bermaksud nak bagi kereta tu kepada dia ataupun tidak, maka di sini kita kembali kepada asal, yang mana asal kereta ini adalah milik ayah. Hanya secara zahir ataupun teknikal sahaja nama kereta tersebut diletak atas nama anak. So geran kereta atas nama anak, tetapi hakikat sebenar kereta itu milik ayah. Kecuali semasa ayah masih hidup, ayah ada melakukan sesuatu akad ataupun mengakadkan kereta tersebut dihibahkan kepada si anak tadi. Tetapi sekiranya tidak ada sebarang akad ijab kabul berlaku antara ayah dengan anak, so kereta itu kekal masih milik ayah, dan apabila ayah meninggal dunia, maka kereta itu menjadi pusaka dan balik kepada hak-hak waris. Cuma kaedah yang terbaik di sini, ada beberapa kaedah. Antara yang pertama, sekiranya semua waris anak-anak yang ada, adik-beradik kepada si anak tadi, semuanya seia sekata bersetuju selepas mengetahui bahawa harta itu, kereta itu pusaka, ada hak mereka, tetapi mereka berlapang dada bersetuju untuk melepaskan hak memberikan kereta tersebut kepada si anak tadi, maka itu adalah satu kaedah keputusan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya si anak ataupun semua waris anak-anak menuntut hak, mengatakan kereta ini hak ayah, bukan hak anak yang namanya diletakkan dalam geran tadi, maka langkah yang terbaik ialah si anak yang namanya dalam geran tadi menerima kereta tersebut dan membayar kepada adik-beradik yang lain. Kenapa? Kerana nama dia sudah pun ada dalam geran. So tidak perlu melalui apa-apa jua proses pengurusan harta pusaka. Tak perlu ke pejabat pusaka, tak perlu ke amanah raya, dan tak perlu ke mahkamah syariah sebagainya. Contohnya khusus untuk pengurusan kereta tersebut, kerana kereta itu sudah atas nama dia. Maka hanya membuat keputusan sesama waris menerima kereta tersebut dengan cara membayar atas nilai kereta itu ataupun sebarang nilai yang disepakati oleh waris-waris supaya diselesaikan mengikut hukum faraid. So di sana mungkin ada cabaran bagi si anak tadi. Contohnya kalau kereta itu masih dalam pinjaman. Sekiranya masih dalam pinjaman, maka semasa ayah masih hidup, mungkin ayah yang membayar, dipotong gaji anak contohnya, dan ayah bayar. Tetapi apabila ayah meninggal dunia, so siapa yang nak bayar kereta ini? Kan sudah tentulah anak yang nama dalam geran tadi akan menanggung beban untuk membayar. So di sinilah langkah yang terbaik ialah pemuafakatan antara waris-waris yang ada. Yang paling baik sekiranya waris, kalau sekiranya kereta itu masih ada hutang dengan bank dan seumpamanya, menyerahkan terus, melepaskan hak kepada si anak tadi, dan dialah menanggung bayaran selepas daripada itu, kerana dia mendapat kereta tersebut seolah-olahnya secara percuma daripada pelepasan hak daripada adik-beradik yang lain.
ataupun dia menerima dengan kadar yang munasabah dan bayar kepada waris-waris yang lain dengan mengambil kira juga kadar hutang dengan pihak bank tadi. Mudah-mudahan menjawab soalan yang ditanya tadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.